Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malam Dilila binti Razi dan ahli kumpulan saya Wan Hizmina Afifah binti Wan Hizril dan Mia Humaira binti Wasafini akan membentangkan tajuk hadanah. Okey, pengertian hadanah. Hadanah dari segi bahasa ialah rusuk, dada atau sisi badan. Kata hadanah digunakan dalam urusan pengasuhan kerana pengasuhan membawa erti memelihara, merawat, menjaga dan menyusui seorang anak kecil sehinggalah pada peringkat dia mampu membezakan perkara yang baik dari sudut syarak. Erti hadanah diberikan dengan pelbagai definisi. Hadanah secara syar'i ialah menjaga dan mengatur urusan anak yang belum mampu mengurus dirinya serta melindungi anak daripada perkara yang berbahaya dan membinasakan. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, ia disebut sebagai menjaga orang yang tidak boleh bersendirian, menguruskan dirinya daripada perkara yang menyakitkannya kerana ia tidak memayis lagi, seperti kanak-kanak dan juga orang dewasa yang gila. Mazhab Hanafi pula mentakrifkan hadanah sebagai mendidik kanak-kanak yang tidak dapat menguruskan diri sendiri menurut umur tertentu oleh orang yang berhak terhadapnya, iaitu dari kalangan keluarganya. Seterusnya, hukum hak hadanah. Islam telah menentukan hukum-hukum hakam yang jelas berkaitan hadanah. Apabila akunya perceraian antara suami dan isteri sama ada melibatkan pasangan yang sama agama atau berlainan agama. Hadanah termasuk dalam kategori hib and naf yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa anak wajib jaga agar terhindar daripada kemudaratan dan kebinasaan. Hukum ini bersifat pasti kerana mengabaikan penjagaan terhadap anak berarti membiarkannya terdedah kepada bahaya. Walaupun hadanah merupakan kewajipan, dalam masa yang sama ia juga berkait hak kaum kerabat anak. Ini kerana kaum kerabat anak mempunyai pengasuhan terhadap si anak. Oleh itu, hak untuk mengasuh bagi orang yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan hadanah bersifat khusus bagi mereka yang benar-benar berhak. Kewajipan hadanah ini lebih tertumpu kepada ibu kerana ibu mempunyai ciri-ciri dan sifat yang lebih sesuai untuk tujuan pengasuhan jika dibandingkan dengan bapa, sekalipun bapa telah berkahwin lain. Lagipun, seorang ibu tiri tidak akan dapat mengasuh anak tirinya seperti anak kandung sendiri. Berdasarkan kedudukan ini, Islam telah menetapkan hak hadanah kepada seorang ibu. Nabi Muhammad SAW pernah menetapkan hak hadanah kepada seorang ibu selama mana dia belum berkahwin lain. Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kahwin. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hak dan tanggungjawab ibu akan berterusan sehingga kanak-kanak tersebut mencapai umur memayis, iaitu 7 tahun. Setelah itu, kanak-kanak tersebut boleh membuat pilihan sama ada ingin terus hidup dengan ibunya atau bapanya. Isi yang pertama. Pada dasarnya, Islam telah menetapkan hak hadanah kepada seorang ibu, kecuali jika terdapat sebab-sebab yang boleh menggugurkan hak dan tanggungjawab tersebut. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahawa seorang wanita pernah berkata kepada Rasulullah, yang maksud sesungguhnya anak yang dalam dukungan ini sayalah yang menyusukannya, tetapi sekarang bapanya telah menceraikan saya dan dia mahu mengambil anak ini daripada saya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kamu lebih berhak ke atas anak ini selagi kamu belum berkahwin. Oleh yang demikian, hanya dengan perkahwinan seorang ibu dengan lelaki lain yang dapat menggugurkan hak dan tanggungjawab hadanah terhadap seorang ibu. Isi yang ketiga, jika timbul perselisihan berkenaan hadanah, Mahkamah Syariah merupakan pihak yang mempunyai autoriti dalam memutuskan hadanah dan pertimbangan utama yang diberikan oleh Mahkamah Syariah. Ia ialah kebajikan kanak-kanak itu. Selain itu, Mahkamah Syariah juga memberi perhatian kepada perkara yang berikut: kebajikan kanak-kanak, kemahuan ibu bapa kanak-kanak, kemahuan kanak-kanak itu sekiranya dia dalam peringkat umur yang boleh menyatakan pendapatnya. Di Malaysia, peruntukan undang-undang yang terpakai bagi hadanah tertakluk dalam enactment atau Akta Undang-Undang Keluarga Islam di negeri masing-masing. Pertimbangan utama untuk memutuskan penjagaan kanak-kanak adalah kebajikan kanak-kanak. Sebagaimana dalam peruntukan Seksyen 85, 1 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 tertakluk pada kemahuan ibu bapa, kemahuan kanak-kanak itu sekiranya dia dalam peringkat umur memayis. Walaupun wujudnya peruntukan khas menetapkan ibu adalah pihak paling layak menjaga anak yang masih kecil, namun wujudnya pertimbangan lain juga akan dinilai mahkamah sebelum memutuskan kelayakan ibu tersebut babit. Antara pertimbangan dititik beratkan oleh mahkamah adalah keperluan mengekalkan status quo menjaga kanak-kanak, keperluan hakiki bagi kanak-kanak, sikap dan akhlak penjaga emosi kanak-kanak, status dan kemahuan kanak-kanak.
Terdapat syarat-syarat yang dikenakan oleh mahkamah semasa membuat perintah hadanah. Semasa membuat perintah hadanah, mahkamah syariah boleh mengenakan syarat-syarat yang hendaklah dipatuhi oleh pihak-pihak. Antara syarat tersebut ialah: pertama, tempat kanak-kanak itu akan tinggal dan pelajarannya. Kedua, mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu berada buat sementara dan pemeliharaan dan kawalan seseorang yang lain daripada orang yang diberi jagaan kanak-kanak itu. Ketiga, mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu untuk melawat ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang pada keluarga ibu atau bapa yang telah mati atau yang tidak diberi jagaan dalam masa yang difikirkan munasabah. Keempat, memberi ibu atau bapa yang tidak diberi hak jagaan atau seseorang pada keluarga ibu atau bapa yang telah mati atau yang tidak diberi jagaan untuk berjumpa dan melawat anak-anak pada masa-masa dan seberapa kerap difikirkan munasabah oleh mahkamah. Dan terakhir, melarang orang yang diberi jagaan itu daripada membawa kanak-kanak itu keluar dari Malaysia. Isi kelima, sekiranya ibu atau bapa seorang anak mendapat jagaan anak dan mohon kepada mahkamah syariah untuk suatu perintah tegahan bagi menahan pihak yang tidak diberi jagaan anak membawa anak itu keluar dari Malaysia, pihak mahkamah syariah boleh mengarahkan demikian sekiranya terdapat alasan yang munasabah. Pihak boleh memohon perintah tegahan daripada membawa kanak-kanak dalam penjagaan pihak dengan alasan yang munasabah atau wajar untuk suatu tujuan faedah pada kebajikan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya, Wan Hazmira Afifah, akan membentangkan tentang beberapa isi yang telah saya dapati melalui internet berkenaan dengan tajuk kita hari ini, iaitu hak hadanah. Yang pertama, beliau semestinya hendaklah seorang yang beragama Islam. Yang kedua, beliau hendaklah akil balik serta sempurna akal fikirannya. Dan ketiga, beliau telah mencapai umur yang melayakkannya untuk menjaga serta memberi kasih sayang kepada kanak-kanak tersebut. Yang keempat, beliau hendaklah seseorang yang mengamalkan amal gaya hidup Islami, seorang Islamiah, serta seorang yang terkenal dengan kefasikannya seperti penjudi, peminum arak, penzina serta lain-lain, tidak harus untuk mendapatkan hadanah teratas kanak-kanak tersebut. Dan yang terakhir, beliau hendaklah tinggal di tempat-tempat yang tidak mungkin akan mencemarkan akhlak serta jasmani kanak-kanak tersebut. Isi yang kedua, berdasarkan Seksyen 81 Akta 303, ibu merupakan seorang yang paling layak untuk menjaga anak kecilnya tidak kira dia masih di dalam perkahwinan ataupun perkahwinan tersebut telah dibubarkan. Kan tetapi, jika mahkamah berpendapat bahawa ibu telah hilang kelayakannya di bawah hukum syarak untuk menjaga kanak-kanak tersebut, maka mengikut subseksyen 3, kelayakan itu hendaklah berpindah kepada salah seorang mengikut susunan keutamaannya, iaitu bermula daripada nenek sebelah ibu sehingga ke atas bapa, nenek sebelah bapa dan ke atas dan lain-lain. Dengan syarat bahawa orang demikian tidak akan menjejaskan kebajikan kanak-kanak tersebut. Isi yang ke-8 berkenaan dengan perkara yang boleh membuatkan hak seseorang hadinah itu kehilangan hak beliau, iaitu yang pertama, jika perempuan itu berkahwin dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak tersebut. Yang kedua, jika perempuan itu berkelakuan buruk dengan secara terbuka ataupun keterlaluan. Dan yang ketiga, jika perempuan itu murtad serta menganiaya kanak-kanak tersebut dan mengabaikan kanak tersebut. Dan yang terakhir, jika wanita itu mengubah ataupun menukar permastautinya dengan tujuan untuk menghalang kanak-kanak tersebut berjumpa dengan bapanya. Perkara ini telah termaktub di bawah Seksyen 83 Akta 303 di dalam kurungan 17. Isi yang ke-9 adalah berkenaan dengan tempoh hadinah. Di bawah Seksyen 84 dalam kurungan 1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam dalam kurungan Wilayah-Wilayah Persekutuan Akta 303 1984 telah menyatakan bahawa tempoh hadanah bagi seseorang hadinah adalah bukan untuk selamanya. Tempoh hadanah akan tamat mengikut jantina kanak-kanak tersebut. Untuk seorang kanak-kanak lelaki, tempoh tersebut akan tamat apabila kanak-kanak tersebut mencapai umur mumayyiz ataupun 7 tahun bagi kanak-kanak lelaki serta umur 9 tahun bagi kanak-kanak perempuan. Akan tetapi, tempoh hadanah tersebut boleh dipanjangkan melalui permohonan yang dibuat oleh seseorang hadinah itu kepada mahkamah syariat. Kini kita dapat melihat banyak persoalan pada masyarakat mengenai siapakah yang berhak ke atas anak yang tak sah taraf. Jawapannya, hak penjagaan terhadap anak yang tak sah taraf adalah pada ibu atau saudara mara ibu. Banyak sekali kes bayar hak kanak-kanak berlaku di Malaysia. Selain menjadi mangsa perselisihan dan persengketaan ibu bapa atau keluarga, mereka turut tersepit dalam kancah kehidupan apabila dilahirkan di luar ikatan perkahwinan sah. Bagaimanapun, mereka juga berhak mendapat hak penjagaan, perlindungan dan nafkah, termasuk makan minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, penjagaan kesihatan serta kebajikan tanpa mengira latar sejarah ibu bapa mereka. Mereka juga memiliki hak mewarisi harta, menerima wasiat dan hibah serta melangsungkan perkahwinan yang sah apabila tiba masanya. Hak itu dijamin undang-undang sivil dan syariah. Kewajipan menanggung nafkah anak tidak sah taraf terletak di atas ibu dan keluarga ibu. Jika ibu tidak mampu atau meninggal dunia, tanggungjawab itu akan berpindah pada waris yang berhak menerima pusaka, iaitu nenek dan saudara lelaki seibu.
Bagaimanapun, tanggungjawab itu juga dipikul pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan kanak-kanak seperti Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan agensi di bawahnya seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM selain rumah perlindungan yang membantu anak tidak setaraf dan ibu tunggal. Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil tindakan bagi membolehkan Jabatan Bantuan Guaman memberi bantuan untuk tuntutan hadanah. Setiap pemohon yang ingin mendapat khidmat Jabatan Bantuan Guaman perlu mengemukakan dokumen atau bukti yang berikut, iaitu pertama, bukti-bukti perkahwinan iaitu surat nikah asal atau surat cerai dan sijil kelahiran anak-anak. Kedua ialah bukti pihak kena tuntut iaitu nama, alamat dan pekerjaan suami isteri dan nama, alamat majikan suami isteri. Ketiga ialah laporan-laporan berkaitan iaitu runding cara, laporan perubatan, laporan polis, saksi, penyata gaji suami isteri, pengakuan daripada majikan suami isteri, penyata KWSP suami isteri, bukti berhubung dengan pertukaran alamat dan dokumen-dokumen sokongan lain yang berkaitan jika ada. Dalam perbincangan, hadanah sering menjadi topik yang sangat di Malaysia kerana ada pasangan yang sudah bercerai yang mempersoalkan hak masing-masing ke atas anak mereka. Dalam membicarakan siapakah yang lebih layak dan berhak mendapat hak hadanah, para ulama telah sepakat mengatakan bahawa ibu adalah orang yang paling berhak untuk mendapat hak hadanah kanak-kanak yang masih kecil. Ini adalah berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud Amr bin Syu'ib dari ayah yang berkata bahawa seorang perempuan pernah mengadu, "Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya anakku ini adalah perutku ini yang mengandungannya dan susuku yang menjadi minumannya dan meribanya, sedang bapanya telah menceraikan aku dan bapanya itu mahu mengambilnya daripadaku." Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Engkau lebih berhak dengan anak itu selama mana engkau belum berkahwin lagi." Prinsip ini juga digunakan oleh Abu Bakar ketika membuat keputusan dalam kes pertikaian hadanah Umar Al-Khattab dan isterinya, yang mana hak hadanah pada akhirnya telah diberikan pada isteri Umar. Abu Bakar telah berkata kepada Umar, "Baunya dan kebaikannya isteri lebih baik untuk anak ini daripada kamu." Daripada pandangan ini dapat disimpulkan bahawa ibu lebih berhak untuk mendapatkan hak hadanah anak yang kecil kerana pada ghalibnya ibu lebih penyayang, lebih rapat dan lebih memahami seluk-beluk penjagaan anak kecil. Lebih-lebih lagi jika si anak masih menyusu susu ibunya. Walaupun ibu merupakan orang yang berhak terhadap hak hadanah, namun sekiranya hak ini bertembung dengan kepentingan dan kebajikan anak, maka kebajikan anak itulah yang diutamakan, bahkan hak anak itu adalah lebih besar daripada hak orang yang berhak untuk mendapatkan hadanah. Dan hak ini tidak akan terwujud pada anak tersebut. Seperti yang disebut oleh Syed Sabiq dalam kitab Fiqh As-Sunnah, iaitu sesungguhnya setiap penjaga dan anak jaga masing-masing mempunyai hak, akan tetapi hak anak atau kemaslahatan anak adalah lebih penting daripada penjaganya. Baiklah, untuk penghujung kata ataupun kesimpulan melalui hak hadanah, telah kita mendapati bahawa penjagaan kanak-kanak ataupun hadanah bukanlah sesuatu yang mudah ataupun perkara yang boleh diambil ringan, kerana ini akan menjamin masa depan ataupun kemaslahatan seseorang kanak-kanak tersebut, serta untuk menjamin agar kanak-kanak tersebut tidak menjadi mangsa ke atas penceraian ibu bapanya.